kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan yang saya hormati Cikgu Ishak Surin, Wadi Pipas, Kawasan Batu, tadi pengurusi majlis malam ini, Saudara Haji Rosdin, yang juga merupakan pencadang saya dalam penamaan calon untuk pilihan raya di kawasan Batu ini. Saya dan juga seluruh AJK PAS, rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan saya dari Keadilan dan DAP, ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan, adik-adik semua, saya ucapkan ribuan terima kasih sebab malam ini kita sekali lagi bertemu untuk memberi sedikit keterangan tentang pilihan raya ke-13 ini. Tadi kita banyak sebut tentang ini kalilah seolah-olahnya sudah menjadi slogan rasmi untuk PRU yang ke-13. Kenapa kita sebut ini kali? Ini kali kerana inilah masanya kita harus menentukan masa depan negara. Tadi saya juga dimaklum oleh Cikgu Ishak, ramai di kalangan kita di merata tempat di kawasan Batu kita menerima risalah ini. Risalah ini dengan logo ketiga-tiga parti Pakatan Rakyat. Ini sebenarnya menunjukkan kebacolan pihak lawan saya. Mereka tidak berani letak cacing dalam risalah dia letak logo kita pula. Mereka tidak berani mengaku siapa pencetak dan pengedar risalah ini, dan mereka terpaksa sembunyi di belakang satu tomahan fitnah untuk mengelirukan rakyat. Tapi saya yakin rakyat tidak akan terpengaruh dengan risalah murahan, taktik kotor oleh Barisan Nasional. Kita yang di kalangan Pakatan Rakyat, kita yang mula mempunyai muafakat sehingga kita boleh kemukakan buku jingga selepas pilihan raya yang ke-12 tahun 2008. Kita sudah ada muafakat yang kita kemukakan sebagai buku jingga. Dalam buku jingga itu ternyatanya pendirian Pakatan Rakyat terhadap perlembagaan negara ini, terhadap isu kedudukan agama rasmi iaitu Islam sebagai agama rasmi negara, kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi di negara ini juga kita telah iktirafkan. Semua perkara ini sudah selesai. Ketiga-tiga pemimpin Pakatan Rakyat, termasuk Lim Kit Siang, termasuk Tok Guru Hadi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim telah tanda tangan dokumen itu. Dan dokumen itu telah diedarkan ke seluruh negara. Telah kita nyatakan sikap kita dalam semua isu yang menyentuh perlembagaan dan prinsip-prinsip keundangan. Dan tidak sedikit pun Pakatan Rakyat mengganjak dan berkompromi dalam isu mempertahankan Islam sebagai agama rasmi negara.
Kita tidak sedikit pun tidak berkompromi dalam isu kedudukan agama rasmi negara ini. Padahal Lim Kit Siang, parti DAP yang sentiasa dituduh sebagai parti yang anti-Islam, parti yang tidak menghormati kedudukan orang Melayu, baru-baru saja 3 hari sebelum pilihan raya penamaan calon DAP dimaklum oleh Pesuruhjaya Pendaftaran Pertubuhan bahawa lambang roket tidak boleh digunakan pakai kerana ahli jawatan kuasa DAP, kepimpinan pusat DAP yang dipilih dalam pemilihan parti tahun lepas tidak sah. Tahun lepas bila DAP adakan pemilihan 2-3 hari sebelum penamaan calon, ROS maklum kepada kepimpinan DAP tidak sah barisan pimpinan, dan oleh itu Setiausaha Agung DAP tidak berhak untuk menandatangani artikel. Itulah orang rasa, Barisan Nasional rasa mungkin dengan taktik ini mereka akan menakutkan orang DAP menjadi DAP kacau bilau, huru-hara, tidak tahu mana nak pergi. Sebab dalam anggapan orang UMNO, orang Tionghoa ini, pengundi Cina ini hanya pilih roket. Kalau tak tengok roket, tak tahu mana yang mau undi. Tapi kita harus ucapkan tahniah kepada Pakatan Rakyat kerana dengan masa 5 tahun DAP, PAS dan Keadilan bersama dalam satu gabungan. Orang-orang DAP pun telah ditabiah tentang prinsip-prinsip Islam oleh pemimpin-pemimpin PAS. Inilah persaudaraan di antara Pakatan Rakyat, sehingga pemimpin DAP yakin dengan rakan seperjuangannya dari PAS, dan mereka sanggup membuat satu keputusan yang cukup berani. DAP kata kalau betul lambang roket tidak boleh digunakan pakai dalam pilihan raya umum yang akan datang, DAP akan pakai lambang bulan sebagai lambang pilihan. Itu satu keberanian. Orang UMNO sudah bingung macam mana orang DAP pun akan guna lambang PAS untuk bertanding. Orang UMNO beritahu orang Melayu, orang DAP ini tak boleh terima PAS. Jangan fikirlah nanti kita sudah menang, orang DAP mesti gaduh dengan orang PAS dan huru-hara lah negara. Tapi pembohongan ini tidak berjaya kerana kepimpinan DAP penuh keyakinan terhadap sahabatnya dan sanggup menggunakan lambang bulan. Dan mereka juga yakin masyarakat Tionghoa sekarang yang menyokong DAP tidak lagi takut kepada PAS. Yang menyokong DAP dan Pakatan Rakyat, mereka sudah diberi maklumat yang cukup baik sehingga mereka tidak lagi fobia, tidak lagi menjauhkan diri daripada perjuangan Islam yang dikerajui oleh PAS. Ini satu kemajuan. 50 tahun UMNO bersama dengan MCA. 50 tahun orang MCA takutkan masyarakat Tionghoa dengan Islam. 5 dekad
kita diperintah oleh Barisan Nasional 5 dekad orang Melayu dihantui oleh roket, seolah-olah roket ini lebih ganas daripada komunis. Dan inilah satu perkembangan yang pembangunan negara yang tidak sihat. Kita dalam masyarakat berbilang kaum, yang orang Cina, yang India, yang Melayu, kita sekeluarga, kita senegara, kita sepatutnya sejiwa. Tapi UMNO dan kuncu-kuncunya dalam Barisan Nasional tidak ingin melihat negara kita bersatu. Itulah sebab bila ketua MCA Chua Swee Lik, ini satu lagi Chua, saya Chua, dia pun Chua, tapi Chua ini berbeza dengan Chua ini. Itu Chua Swee Lik boleh mengeluarkan kenyataan yang mempelekehkan hukum agama rasmi negara ini, tapi dibenarkan. Ini adalah kerana Chua Swee Lik dan parti MCA sebahagian daripada Barisan Nasional, orang UMNO dan juga puak-puak perkasa yang begitu ya mempertahankan Islam dan Melayu, sedikit pun tak tegur MCA, sedikit pun tak mengkritik kepimpinan UMNO atas membisu dalam isu perkara ini. Dan itulah sebab kita rasa ini sangat hipokrit saja. Mereka bertalang dua muka. Pada satu pihak menggalakkan orang MCA untuk menakutkan masyarakat Tionghoa terhadap Islam, menakutkan orang Cina terhadap orang Muslim. Tapi pada masa yang sama, saya sebagai ahli parlimen yang mewakili pengundi-pengundi Batu, dan saya sentiasa ingat dan saya sentiasa peka, kawasan Parlimen Batu sungguh pun mengikut formula Barisan Nasional. Ini adalah kota pemimpin Cina Gerakan. Itu ikut Barisan Nasional. Tapi dalam Pakatan Rakyat, kita tidak menganggap ini adalah milik wakil rakyat Cina. Sebelum saya, dulu Dr. Sanusi bertanding. Sebelum Dr. Sanusi, benar Dr. Sanusi bertanding. Benar juga saudara Ishak Suri bertanding. Kita tak bezakan bangsa, tak bezakan kulit, tak bezakan agama. Bila kita sampai wakil rakyat itu adalah wakil kepada semua rakyat yang mengundi kita. Dan saya sentiasa ingati bahawa Parlimen Batu adalah satu kawasan parlimen yang majoritinya adalah penduduk orang Melayu. Sungguh pun saya sebagai anak orang Cina, saya bukan suara masyarakat Tionghoa dalam parlimen. Saya adalah suara untuk orang India, suara orang Melayu, suara orang Cina, dan suara semua pengundi yang mengundi saya. Dan itulah sebab kita mesti peka dalam semua isu. Kita mesti sentiasa ingati bahawa isu masyarakat India adalah masalah saya sebagai ahli parlimen. Isu orang Melayu, baik pun di Kampung Padang Balang atau Kampung Delima di Jalan Ipoh atau Kampung Selayang Lama dan mana-mana kampung yang ada di kawasan bangsa kita. Dan inilah tanah yang kita pijak, inilah kampung yang kita hidup, dan inilah cara hidup yang kita harus pertahankan. Dan dalam tangan, dalam mata kroni-kroni
yang kini menguasai UMNO Barisan Nasional, tanah itu tidak ada value lain selain daripada ringgit, selain daripada wang ringgit, dan hanya mereka faham pembangunan itu adalah memusnahkan cara hidup tradisi untuk didirikan gedung-gedung tinggi seperti KLCC, seperti bangunan-bangunan besar yang mencakar langit seperti di Tokyo. Bagi mereka itu namanya pembangunan. Tapi kita harus sentiasa mengingatkan anak cucu kita. Kita harus sentiasa mengingatkan generasi yang akan datang makna hidup sebagai orang Melayu atau orang Malaysia ini. Kita masih kita pertahankan prinsip agama kita, dan ini bagi saya adalah tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen. Sungguh pun saya bukan orang Islam, sungguh pun saya bukan orang Melayu, tetapi bila saya dilantik jadi ahli parlimen, saya angkat sumpah atas kesetiaan saya terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dinyatakan dengan jelas agama Islam adalah agama rasmi negara kita. Ini bermaksud agama Islam bukan sahaja agama orang Melayu, tetapi agama Islam harus disanjungi oleh semua warga Malaysia yang berbilang kaum, yang bergerak agama, kerana kita harus menghormati. Ini adalah agama rasmi, dan ini juga bermaksud kita sebagai rakyat, tidak kira apa kaum, apa agama, kita harus mempertahankan martabat, mempertahankan maruah agama rasmi negara kita. Dan itulah sebab saya anggap MCA silap kalau mereka cuba memperlekehkan, menghina agama Islam untuk dapat undi. Itu adalah salah, dan saya sebagai anak Tionghoa, saya akan lawan MCA untuk menunjukkan ini adalah satu pengkhianatan terhadap perlembagaan Malaysia. Apa maksudnya? Dalam perlembagaan kita menyatakan kita harus memperliharakan tanah reserve orang Melayu. Tanah reserve orang Melayu diiktiraf oleh penjajah yang jahat yang datang menindas kita. Tapi penjajah jahat pun terpaksa mengiktirafkan tanah reserve Melayu kerana penjajah mengakui bahawa sebelum mereka mendarat di Melaka, sebelum mereka mendarat di Melaya, tanah ini adalah tanah Melayu. Ini adalah tanah dimiliki oleh kaum pribumi yang sudah bertapak di sini dan sudah lama duduk di sini. Dan tanah reserve Melayu ini bukan jalan-jalan kita mau jual untuk mendirikan bangunan besar dan kita bagi kepada kroni-kroni hanya atas kertas namanya Melayu, tetapi akhirnya anak cucu kita hilang bergantungan kita terhadap tanah. Dan itu sekali lagi, ini adalah kewajipan perlembagaan supaya tanah reserve ini harus kita peliharakan. Itulah sebab saya berkali-kali mencabar Raja Nong Chee selaku Menteri Wilayah Persekutuan yang mengeluarkan kenyataan yang menghina, yang mengatakan kampung-kampung tradisi ini adalah seolah-olah ini adalah slum, adalah setinggan yang tidak mempunyai hak dan hanya bagi mereka pembangunan. Maksudnya jentolak datang, robohkan semua rumah-rumah papan, didirikan dengan gedung-gedung batu, menjadikan ini adalah sebagai satu hutan konkrit atau hutan simen yang kita tidak dapat bezakan kampung kita dengan bangunan di Tokyo. Itu yang kita anggap
bukan masa depan yang kita ingin lihat. Kalau itu berlaku, sedih untuk anak cucu kita. Sedih untuk mereka yang sudah hilang tahu apakah cara hidup sebagai orang kampung, sebagai orang yang mempunyai budaya yang beratus tahun. Dan itu saya menganggap kita mesti mempertahankan. Dan akhir sekali juga dalam isu janji kita untuk menghormati hak yang dipelihara dalam perlembagaan, dalam kedudukan istimewa orang Melayu, dan tidak pernah kita pertikaikan. Baik pun orang DAP atau orang keadilan, baik pun orang Cina atau orang India atau orang Melayu, kita bersama-sama menghormati hak ini. Dan itulah sebab saya rasa terhina bila ada kelompok yang mengedarkan risalah yang tidak berasas ini, seolah-olah mereka boleh menakutkan masyarakat, mengatakan kita bila Pakatan Rakyat memerintah, agama rasmi negara akan diubah, dijadikan Kristian. Ini tidak masuk akal. Kedudukan istimewa orang Melayu akan dihapuskan. Sistem belajar akan dimansuhkan. Apa yang sebenarnya merosotkan kedudukan perlembagaan kita, baik pun tanah reserve Melayu, baik pun sistem beraja, baik pun kedudukan orang Bumiputera atau kedudukan Islam sebagai agama rasmi, yang menghakiskan kedudukan ini adalah barisan nasional. Barisan nasional yang bertahun-tahun menindas kita dan menjadikan kita hilang. Dan itulah sebab kita harus kembalikan kepada asas. Kembalikan kepada asas kita dalam perlembagaan. Dan kita, Pakatan Rakyat, merupakan penyelamat bangsa kita, penyelamat negara. Kerana kali ini kita melihat satu perpaduan yang cukup baik di kalangan tiga-tiga parti yang mewakili kepentingan semua kaum yang ada di Malaysia, dan kesaksamaan dan keharmonian di kalangan kepimpinan semua kaum ini boleh menunjukkan bahawa sungguh pun orang Islam yang merupakan pemimpin utama, mereka boleh lakukan adil kepada semua kaum di Malaysia. Sungguh pun orang Islam seperti Tok Guru Hadi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan pemimpin yang merajui Pakatan Rakyat, tetapi orang-orang bukan Islam tidak akan dipinggirkan dan hak mereka tidak akan dinafikan. Itulah sebab kita rasa yakin dan tidak pernah, saya sekali lagi kata, ini kalilah, kerana tidak pernah dalam sejarah DAP mereka sanggup menyatakan rela gunakan lambang PAS. Dan pada masa yang sama, tidak pernah dalam sejarah PAS pernah mencalonkan orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu sebagai calon di bawah Dewan Penyokong PAS sebagai wakil yang akan memperjuangkan perjuangan PAS. Inilah menunjukkan satu semangat baru yang tidak pernah UMNO terfikir akan berlaku, tetapi ini sudah menjadi realiti. Dan ini juga maksudnya kali inilah sudah sampai masa rakyat memberitahu UMNO cukuplah masa, boleh bersaralah dari politik. Dan orang tanya kenapa ini kali banyak bendera UMNO, bendera Barisan Nasional merata tempat. Lambang kacing ini digunakan merata tempat, meliputi traffic light, semua ada. Penjelasan saya ialah kali ini UMNO harus habiskan stok yang ada dacing ini, kerana pilihan raya yang akan datang tak guna dacing lagi lah, tak perlulah.
Itulah sebab stok yang ada mereka kena habiskan. So kali inilah rakyat akan menentukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sungguh bangga. Saya dapat berkhidmat genap 5 tahun. Genap 5 tahun sebagai ahli parlimen kawasan Batu. Dan Kampung Padang Balang ini satu tempat yang saya cukup sentimental. Kerana inilah sedikit tanah yang terakhir yang belum dicemari, belum diambil oleh pembangunan, oleh pemaju-pemaju yang menantikan bila saya turun saja, saya anggap John Torak sudah menanti. Dan pelbagai tawaran yang tinggi-tinggi akan datang, dan draft KL Plan ini akan sekali lagi dikemukakan untuk dibincang. Kerana yang dijanjikan bahawa kampung warisan ini akan digazetkan oleh UMNO sehingga hari ini belum ditunaikan. Selagi tidak ada gazet, kita belum lagi selamat. Selagi kita tidak nampak hitam putih dalam dokumen rasmi yang dijamin oleh undang-undang, kita jangan lega. Jangan kita cuai dalam perjuangan ini. Dan saya harap baik pun saya berjaya mempertahankan kerusi saya sebagai ahli parlimen atau tidak, saya rayu kepada semua dan saya nyatakan komitmen saya. Saya akan tetap berjuang untuk mempertahankan kampung ini. Saya tetap akan bersama orang-orang kampung untuk pastikan kita dapat peliharakan maruah kita dan kita dapat peliharakan martabat kita. Kampung Padang Balang ini akan menjadi simbol perjuangan dan kita harap anak cucu kita satu hari nanti kita boleh cerita secara bangga kita telah pernah berusaha dan berkorban dan mereka senang dan bahagia dapat mewaris hasil perjuangan kita. Dan inilah sekurang-kurangnya menjadi kebanggaan hidup kita. Dan saya sekali lagi ucapkan tahniah dan saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya terhadap keyakinan yang telah diberi kepada saya sebagai ahli parlimen. Saya isytiharkan pendirian saya yang tegas. Saya bersama-sama orang kampung mempertahankan keadilan, mempertahankan hak, mempertahankan kampung ini. Dengan itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Reformasi. Reformasi. Reformasi.